Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Mahathir sendiri yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, dan lebih penting lagi, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai Presiden Parti Muda. Mahathir mengakui pada pagi ini bahawa Dr. M mengakui bahawa proklamasi orang Melayu sukar tarik orang muda. Saya nak bagi tahu Tun Mahathir mungkin kepada juga semua orang yang menonton channel ini, orang muda sekarang ini tak sama dengan zaman Mahathir Mohamad dahulu memulakan parti politik atau memulakan karier politik. Orang muda pada waktu ini pemikirannya lebih dinamik, lebih progresif, dan yang lebih penting lagi sudah terbuka kepada pelbagai perkara, termasuklah isu-isu seperti perkauman dan keagamaan. Orang muda sekarang sudah dapat menerima kesamaan ataupun sudah dapat menerima bahawa negara ini adalah negara yang majmuk. Kita sudah biasa mula tinggal dengan rakyat yang pelbagai, bangsa, agama, dan juga keturunan. Bahkan sekarang ini dengan media massa yang terbuka, dengan sekarang ini pengangkutan yang telah maju, ada kapal terbang, semua orang mampu naik kapal terbang. Orang Sabah dah kenal orang Semenanjung Malaysia, orang Semenanjung Malaysia dah kahwin orang Sabah dan Sarawak, ada keluarga, bahkan ada sudah yang menetap di Sabah Sarawak. Jadi itu sebabnya, mungkin sebabnya itu orang muda, itulah sebabnya orang muda sukar untuk tertarik dengan proklamasi orang Melayu. Ini diakui sendiri oleh Mahathir. Pengasas proklamasi orang Melayu, Dr. Mahathir Mohamad, mengakui sukar menarik sokongan orang muda kepada inisiatif itu yang disokong pemimpin parti pembangkang seperti PAS dan Bersatu. Beliau berkata, orang muda tidak mengikut sejarah, negara dan perjuangan pemimpin dulu. Saya tidak setuju dengan apa yang Mahathir kata ini. Apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, saya tidak setuju. Saya sebagai seorang anak muda, orang Sabah, saya tidak setuju apabila Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah. Siapa kata orang muda tak ikut sejarah? Orang muda ikut sejarah. Kita lah yang paling suka sejarah sekarang. Tanya saja orang muda-muda sekarang ni lebih berminat. Sebenarnya berminat ikut sejarah yang tepat, bukan ikut sejarah ahli politik. Saya nak kata, ada dua beza sejarah yang betul dengan sejarah ahli politik punya. Versi sejarah ahli politik. Saya kalau nak tahu, saya ini bukanlah pakar sejarah sangatlah, tapi membesar dengan ilmu sejarah. Di universiti dulu belajar sejarah. Saya memang belajar sejarah. Itu sebab saya tidak setuju dengan Tun Mahathir kata bahawa orang muda tidak mengikut sejarah. Saya ikut sejarah, saya orang muda. Dan bagaimana Anda? Kita orang muda ikut sejarah. Kita ikut sejarah. Cuma sejarah ini ada dua versinya yang harus kita hati-hati. Yang satu tuh sejarah ilmunya, yang ada ilmu. Yang satu lagi sejarah versi politik. Yang tak elok itu ialah, bukan tak elok sangatlah, tapi yang sukar untuk kita mengerti dan kadang-kadang berubah mengikut dinamik politik ialah sejarah versi politik. Ini yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir bahawa orang muda tidak mengikut sejarah. Orang muda ikut ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang kita belajar di universiti, di sekolah maupun di mana-mana sejarah yang secara tidak formal, itu kita ikut. Tapi kalau versi politik, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir. Saya pikir sejarah versi politik itu harus dimengertikan dengan berhati-hati. Karena sejarah dalam versi politik itu adalah mengikut acuan politik semata-mata untuk kepentingan pribadi atau parti politik tertentu. Selepas itu, kalau Tun Mahathir kata orang muda tidak mengikut sejarah dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tak setuju. Kerana orang muda sekarang sangat menghormati pemimpin-pemimpin terdahulu, termasuklah Tun Mahathir Mohamad sendiri. Siapakah orang muda di Malaysia ini yang tak kenal sejarah negarawan ini? Kita kenal Tun Mahathir, kita hargai Tun Mahathir, kita tahu sumbangan Tun Mahathir kepada Malaysia banyak, kita tak nafikan. Dia adalah bapa kemajuan Malaysia.
Boleh kata juga bapa kepada perindustrian Malaysia. Dialah yang memperkenalkan proton, dialah juga yang memajukan Malaysia. Tetapi kita tahu dia juga yang memperkenalkan wawasan 2020. Kata Tun Mahathir Mohamad, kita hadapi masalah dengan orang muda kerana mereka tidak mengikuti sejarah negara, perjuangan negara kita, kata Mahathir. Banyak daripada orang muda tak faham, kata Mahathir. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Ya, betul lah tu. Kita okey sekarang sebab Mahathir. Tapi untuk mengikut Mahathir punya kehendak dan telunjuk yang seterusnya, kita tak okey. Kita ikut kepimpinan yang terbaru terkini. Takkanlah sampai bila-bila nak ikut telunjuk Mahathir baru kita okey. Kita hormati Tun Mahathir sebagai negarawan kita yang ulung, negarawan kita yang terbaik. Tapi untuk terus ikut telunjuk beliau, itu tak okey. Kita nak mempunyai negara yang benar-benar mengikut acuan pemimpin semasa. Sebelum ini, proklamasi itu dilaporkan bertujuan untuk menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Malaysia kini melaporkan semua pihak yang menandatangani proklamasi itu sepakat untuk bekerjasama pada PRN akan datang. Saudara-saudara sekalian, itu pendapat saya tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir tentang proklamasi orang Melayu, sukar tarik orang muda. Itu pada pendapat saya mengapa anak-anak muda kurang tertarik kerana apabila orang-orang muda sekarang sudah mula berfikiran terbuka, mula berfikiran lebih kritikal dan kritis untuk menilai keadaan yang tertentu. Dan saya juga tidak setuju apabila Mahathir kata banyak daripada orang muda tak faham. Dia cakap mereka sekarang okey, tapi dia berada dalam keadaan okey sekarang sebab kita, kata Mahathir. Apabila Mahathir juga kata orang muda tidak mengikut sejarah negara dan perjuangan pemimpin dulu, ini pun saya tidak setuju sebab orang muda sekarang mengikuti sejarah dan juga menghormati perjuangan pemimpin dulu. Dengan kata lain, kalau dimengertikan secara sejarahnya, boleh kata mungkin dalam pengertian saya, mungkin Mahathir cuba mengaitkan dengan nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan orang-orang muda. Orang-orang muda sekarang adalah orang muda yang ada nilai patriotisme, nilai nasionalisme sebenarnya. Kalau dikata mereka tidak mempunyai nilai nasionalisme dan nilai patriotisme, saya tidak setuju. Harap-harap Tun Mahathir terus kekal kuat, sehat melihat negara Malaysia ini mencapai negara maju seperti yang beliau impikan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya akan membuat Muhyiddin makin merana. Manakan tidak? Kemarin Muhyiddin kata Anwar berbohong tentang pelupusan hutang Felda. Kali ini pula Anwar kata dengan tegas dan lebih konsisten. Anwar kata, saya yang lupuskan hutang Peneroka Felda. Saya ulang sekali lagi. Saya yang lupuskan hutang Peneroka Felda, kata Anwar Ibrahim. Bukan Muhyiddin. Muhyiddin pernah umum tapi tak laksana. Muhyiddin pernah umum tapi tiada bukti hitam putih. Muhyiddin pernah umum tapi tak pernah diumumkan dalam belanjawan. Itu semua bukti bahawa Anwar Ibrahim tidak berbohong. Saya ulang sekali lagi, anda share video ini semua supaya semua orang tahu. Anwar kata saya yang lupuskan hutang Peneroka Felda kerana satu, buktinya melalui pengurusi baharu Felda mengatakan bahawa tiada bukti hitam putih kepada Felda. Itu bukti pertama. Bukti kedua, pengerusi Felda kata dia mengakui pernah diumumkan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Itu bukti yang kedua. Pengerusi Felda sendiri yang cakap. Dan yang ketiga, Anwar pula cakap. Nah, ini memang Anwar sendiri cakap. Yaitu pernah diumum tapi tak pernah dibentang dalam belanjawan. Anda harus tahu, umum saja tidak dibentang itu tiada gunanya, tiada maknanya.
Dengan kata lain, kita boleh cakap-cakap di restoran, kedai kopi, tapi kalau tidak bertulis, tiada janji yang bertulis, semua itu jadi sia-sia. Jadi 3 perkara itu menunjukkan bukti Anwar Ibrahim tidak berbohong. Dan kali ini dia kata, sayalah yang lupuskan hutang Ponoroka Felda. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan beliau yang menandatangani pelupusan hutang Ponoroka Felda 8,3 bilion. Beliau berkata, walaupun pentadbiran sebelum ini bersetuju menyelesaikan hutang itu, namun janji itu tidak diselesaikan. Ia tinggal janji-janji saja, bosku. Memang ada persetujuan dulu, kata Anwar, tapi tidak selesai. Belanjawan 2021 Perikatan Nasional PN, 2022 Perikatan Nasional, tidak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan meluluskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar Ibrahim. Hanya dalam belanjawan Madani 2023, saya serahkan Rm990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Ponoroka Felda yang jumlahnya 8,3 bilion, katanya dalam forum temu Anwar di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Pada Julai 2021, Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri ketika itu mengumumkan kerajaan bersetuju menyelesaikan hutang Ponoroka Felda berjumlah Rm8,3 bilion tertakluk syarat tertentu. Beliau dilaporkan berkata penyelesaian berkenaan akan mengurangkan beban hutang Ponoroka sebanyak 80% dan ia perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjanaan semula atau restart Felda. Awal hari ini, Muhyiddin menafikan kenyataan Anwar ketika beliau menjadi Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa untuk melupuskan hutang Ponoroka Felda. Muhyiddin menuduh Anwar sebagai pembohongan. Anwar melakukan pembohongan besar sambil menyatakan ketika dalam pemerintahan PN rancangan itu telah dilaksanakan. Namun demikian, apa yang telah disahkan, dijelaskan melalui Anwar Ibrahim dan juga pengerusi Felda yang baru, nampaknya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim itu ada kebenarannya. Apabila pengerusi Felda baru kata tiada bukti hitam putih, lepas itu yang kedua pernah diumum tapi tidak dilaksanakan, dan Anwar kata juga macam yang baru kita baca tadi, tidak pernah dibentangkan dalam belanjawan. Apabila mana-mana janji tidak dibentang dalam belanjawan, itu samalah dengan kempen semata-mata. Kamu pernah ikut kempen kan? Pernah hadir ceramah kempen kan? Nah, dalam ceramah kempen tu dia boleh tawarkan bulan sekali diberikan kepada Anda. Dia boleh kata nanti saya buat jalan raya emas daripada pekan sampailah ke rumah Anda. Itu waktu kempen. Dia boleh janji. Tapi laksana belum tentu. Hanya akan laksana kalau sudah masuk dalam belanjawan dan telah pun dimasukkan dalam hitam putih. Sekian dulu untuk kali ini. Share video ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ini super panas, yang ini super menarik, yang ini maha dahsyat. Anda wajib sebarkan konten kali ini kerana ini penjelasan paling penting daripada Anwar Ibrahim kepada kita semua untuk menjawab dakwaan kononnya Anwar Ibrahim kononnya berbohong yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin. Dalam konten saya sebelum ini, saya telah pun memberikan penjelasan menurut apa yang dinyatakan oleh pengerusi baharu Felda, yaitu Ahmad Sabri Sheikh. Ahmad Sabri Sheikh beliau kata memang betul Muhyiddin sudah umum perkara itu, pelupusan hutang Felda, tapi tak pernah dilaksanakan. Itu yang saya tanya tadi dalam konten sebelum ini. Apa bezanya? Janji tak ditepati, umum tak dilaksana. Apa beza? Sama aja kan? Tapi yang menariknya pagi ini, apabila Anwar sendiri tampil, dia sendiri berkata bahawa lupus hutang Ponoroka atau Felda, PN tak bentang dalam belanjawan. Tegas Anwar. Ini lagilah dahsyat. Kalau tadi Ahmad Sabri Sheikh kata ada umum tapi tidak dilaksana. Bahkan Ahmad Sabri Sheikh kata
Pernah diumum tapi tiada bukti hitam putih. Itu kata pengurusi baru Felda. Kali ini Anwar sendiri kata bahwa PN tak bentang dalam belanjawan. Ini lebih menarik. Bayangkan bagaimana Muhyiddin Yassin dengan pentadbiran kerajaan pada waktu itu mahu melaksanakan apa-apa rancangan berkaitan keuangan kalau tidak dibentang dalam belanjawan. Pada ingatan saya dan pada pendapat saya, pengetahuan saya, perkara yang kalau tidak dibentang dalam belanjawan dan ada penggunaan uang yang amat besar melibatkan berbilion ringgit, itu satu kesalahan dan itu juga boleh dianggap penyelewengan dan salah guna kuasa kerana tidak diluluskan melalui belanjawan di parlimen dan kabinet. Jadi apa yang Anwar nyatakan ini, apa yang Anwar perjelaskan ini memang betul-betul maha panas, maha dahsyat, dan saya secara pribadi tak pernah tahu. Nasib baiklah saya baca berita ini. Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan, kata Anwar. Jadi Anda yang baru tahu, sebarkan supaya orang yang ada di Felda tahu bahwa Perikatan Nasional tak bentang dalam belanjawan perkara tentang lupus hutang peneroka ini, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya yang berdakwa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion. Itu dinyatakan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Anwar berkata, memang terdapat persetujuan untuk memansuhkan hutang peneroka Felda. Tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada tahun 2021 dan 2022. Maknanya begini saudara. Kalau betullah Anwar ini berbohong, jom rujuk belanjawan 2021-2022. Saya pikir Anwar tidak mungkin akan berani bercakap perkara ini kalau dia tidak bukti. Terutamanya apabila Anwar Ibrahim kata tentang belanjawan 2021-2022 itu mempunyai data yang lengkap. Siapa yang tak percaya atau masih lagi terpengaruh kononnya Anwar Ibrahim ini berbohong, pergilah cari sendiri. Anda semaklah sendiri belanjawan 2021-2022. Tengok sendiri di dalam tu ada apa. Kalau saya malaslah mau tengok sebab benda itu kan berpuluh-puluh halaman dan lembar. Anda carilah sendiri. Tapi saya percaya kalau Anwar dah kata tentang belanjawan ini, dia sudah baca dan dia tahu. Lebih-lebih lagi waktu itu 2021-2022 Anwar Ibrahim adalah pembangkang dan sudah membaca perkara itu. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata dia meluluskan pelupusan itu pada penghujung Jun tahun ini. Jadi, baru Jun tahun ini dilepaskan. Jun tahun ini dilupuskan. Saya bagi contoh, kata Anwar, memang ada persetujuan dulu, tetapi tak selesai belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesai dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record, kata Anwar. Hanya dalam belanjawan Madani untuk 2023, saya mula serahkan RM 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlahnya RM 8.3 bilion ini, kata beliau dalam majlis temu Anwar di Kedah. Muhyiddin baru-baru ini membidas Anwar kerana berbohong berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang peneroka Felda. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata hutang peneroka sebenarnya sudah dilupuskan oleh kerajaan pimpinannya pada tahun 2021. Anwar menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan besar, kata Muhyiddin. Kata Muhyiddin lagi, pelupusan hutang peneroka Felda telah pun diselesaikan ketika dia menjadi Perdana Menteri. Namun, oleh kerana kekurangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka, kata beliau. Namun, saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya telah pun dinyatakan oleh pengerusi Felda sendiri yang baru, yaitu Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, bahwa
Muhyiddin Yassin tidak perlu tergopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang Peneroka kerana beliau mengakui Muhyiddin memang ada menyatakan membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dimulai pada 2022, tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Kerana selain itu juga beliau kata ia hanya janji yang tidak dilaksanakan, termasuk tiada bukti hitam putih dengan pihak Felda untuk membantu menyelesaikan hutang ditanggung 18T itu, kata pengerusi Felda ini. Anwar juga menyatakan hari ini bahawa PN tidak bentang dalam belanjawan tentang belanjawan lupus hutang Peneroka ini. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kita ada sudah jawapan yang tuntas untuk perkara tuduhan dakwaan Muhyiddin kepada Anwar Ibrahim yang mengatakan Anwar berbohong tentang dakwaan pelupusan hutang Felda. Dan ini satu perbohongan besar, kata Muhyiddin. Kita sudah ada jawapan penuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.